Apa khabar? Sehat, Prof? Okey, jam dah pukul 9. Boleh kita mula ke? Mana admin kita ni? Tak Muawiyah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rapatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Baik, malam ini kita menyambung siri kedua perbincangan ataupun pengajian tentang fiqhul hadis yang disusun oleh Dr. Umar Muhammad Noor, yang sekarang ini merupakan pensyarah kanan di USM Pulau Pinang. Baik, buku yang ada pada tangan saya ini dan juga mungkin ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang telah diwar-warkan dan disebutkan oleh admin Teratak Hadis sebelum kelas kita bermula beberapa minggu yang lepas, dan saya mengharapkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan dapat memiliki buku ini ataupun juga berusaha untuk nak mencari bahan-bahan yang ada dalam internet lah, mudah. Okey, untuk malam ini saya tidak buat slide. Cuma dari sudut rasionalnya saya nak kongsilah beberapa perkara, barangkali website lah bagaimana nak mencari bahan-bahan yang sama ada mungkin tuan-tuan pun dah tahu. Kalau dah tahu, anggaplah dia sebagai ulang kaji ataupun refresh, dan kalau yang belum tahu bolehlah manfaatkan bagaimana nak mencari dan mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sesuatu topik. Baik, kita mulakan. Jam 9.02 malam. Tajuk yang pertama yang disusun oleh penyusun ini Dr. Umar Muhammad Noor, tajuk 73 golongan. Siapakah 73 golongan hadis? Yang mana kita dah sebutkan pada bahagian ataupun siri pertama 2 minggu lalu bahawa buku ini ada 5 bab. Bab pertama, tajuk ataupun tema akidah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hadis. Kemudian tema kedua, ataupun di sini tulis bab kenabian, ada berapa?
6 subtajuk, dan bab yang ketiga tajuk ibadah ada berapa ni, mungkin belasan. Yang keempat bab muamalat ada 4 tajuk, dan bab yang kelima bab umum ada barangkali dalam 9-10 tajuk lah. Jadi ini tajuk-tajuk tema dan juga sub-tajuk yang disusun oleh penulis. Baik, tajuk yang pertama di bawah tema akidah. Siapakah 73 golongan hadis? Siapakah 73 golongan hadis? Baik, dan konsep penyusunan buku ni dia berdasarkan kepada soalan. Okay, kita bacalah. Kalau tuan-tuan yang ada buku boleh tengok muka surat 3. Kata penulis berbincang tentang perpecahan aliran dalam umat Islam ini. Saya teringat sebuah hadis yang menceritakan tentang ramalan Nabi SAW bahawa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Dia tanya. Jadi, apakah hadis ini sahih, Ustaz? Jadi, atas soalan ini, hadis 73 golongan ini, apakah hadis sahih ataupun tidak? Maka, Ustaz ini, Dr. Omar ni selaku penyusun, okey, dia pun buat marilah. Kan, okey, kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini website untuk nak mencari hadis amat banyak. Kan, website untuk nak mencari hadis Nabi SAW ini menerusi pelbagai website dan pelbagai bahasa cukup banyak. Antaranya yang boleh saya kongsikan di sini lah. Okey, sekejap mula-mula misalnya begini dulu. Macam mana nak buat ni? Okey, kita share window. Okey, window. Share. Ya. Tag ke? Tag. Okey. Tuan-tuan nampak ke pada skrin ni? Nampak, Ustaz? Nampak. Kan? Okey, yang pertama dia punya tips dia. Kan? Jadi mudahlah. Itu yang saya katakan tadi bahawa kalau dah ada maklumat, anggapkan dia sebagai ulang kaji. Kalau belum ada, kan, benda mudah. Okey, pertama, tarik saja. Okey, misalnya hadis 73 golongan. Maka akan keluarlah sejumlah link. Kan? Okey, yang ni muftiwilayah.gov.my. Kemudian ini akhbar harian Metro, ini Facebook, kan? Ini Adin, ini daripada sekian-sekian, ini nota sekian-sekian, kan? Ini Bincang Muslimah. Ini YouTube, kan? Ini Republika daripada Indonesia, ini Al-Manhaj daripada Indonesia. Mana kita tengok ID dia belakang. Contohlah, kan? Baik, ini Al-Manhaj, okey, ini Ahmadiyah, dan okey, ini repository Win Suska. Ini antara kalau di Indonesia dia panggil skripsi. Kan? Ataupun tesis lah. Sama ada S1 ke, S2 ke, S3 ke. Ini Mufti Pahang. Dan pelbagai lagi kita akan jumpa sama ada website ataupun juga tesis ataupun juga artikel jurnal, kan, artikel jurnal dan pelbagai lagi lah. Dan daripada situ tu kita boleh buat bacaan. Okey, satu, kan. Yang kedua, okey, saya tarik di sini jugalah, senang, pasal kita kira buka sekali. almaktabah.org. Yang saya dah sebutkan rasa pada kuliah kita yang pertama hari tu. Baik, ini antara website. Kalau dalam bahasa Arab dia ada yang inilah dipanggil Maktabah Syamilah, dan saya dah try tadi pun tak jumpa cari dia punya butang translation ataupun di sini kot. Bagi contohlah kita klik. Okay, kita klik tajuk yang akidah ni. Kemudian kita kan ambil sampling sekian. Saya pun tak jumpa yang ini ada translation. Tak jumpa cari. Kalau tuan-tuan cari jumpa, sebab yang saya buat sebelum ini ada, yang percubaan pun ada. Tak tahulah sama ada dia dah
tak boleh nak dia kena guna Arabic ke. Tapi ini antara website yang adalah yang sebelum ini memang dia yang sebelum ni saya tunjukkan rasa ada di atas ni. Atas ni dia tulis dia boleh, ataupun kalau kat sini kot kita cuba tengok pun tak ada juga. Wallahu alam lah. Tapi yang ini memang dia boleh pelbagai bahasa. Dia boleh pelbagai bahasa. Tak keluar ni. Okay, kita tidak mahu melengahkan masa. Yang ketiga ialah seperti Dorot.net. Dorot.net ni ini Arabic dan ada juga yang translation. Perlahan kena sabar. Ada yang translation, jadi dia dapat membantu, memudahkan kita. Orang awam pun boleh ambil manfaat. Saya sebutkan ini untuk orang awam, kan? Sebab mereka mungkin tak dapat lah mengawasi bahasa. Okey, di sini Al-Lughah ni. Sebelah kiri ni ada Al-Lughah, okey, ada English. Kan? Ada bahasa Inggeris. So kita klik saja dia punya bahasa tadi tu, dia akan keluarlah dalam bahasa yang ada. Jadi lepas tu carilah. Cari ni artinya atas dasar apa. Misal kata yang tadi tu kita klik tu kemudian ada wording in Arabic, atau yang sebaik-baiknya maknanya matan hadis, kemudian kita pun copy and paste pada tempat tadi, insya-Allah dia akan keluar. Antara cara mudah lah, kan. Walaupun orang kata apa dia, tak bolehlah berguru dengan internet ni. Tak, boleh, syarat kena cara, kan. Artinya kita rujuk kepada website yang berautoriti mengikut kaedah ataupun metodologi yang tertentu. Sama sahaja. Ibarat kata saya selaku penyelidik ada pada depan tuan-tuan sekalian, kan, masing-masing buka komputer, saya pergi ke meja, dari meja ke meja pun tengok, kan, contohlah. Okey, boleh. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk mencari dan mendapatkan bahan. Okey, kita stop sharing dah, kan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sekejap. Balik pada yang tadilah. Okey, sekali lagi kita sharing. Mana ni? Okey, kita sharing sekali lagi. Dia ada yang ni. Ini sebagai contoh lah. Sebagai contoh, kita ambil yang mana ni? Kita ambil yang mufti punya lah, mudah. Hadis 73 golongan. Saya secara mudahnya, kan, apabila mufti wilayah yang sebelum ini ada buat website yang khusus tentang bayan linnah dan sebagainya, memang cukup cantik dan cukup bermanfaat untuk kita orang awam. So tuan-tuan boleh baca. Ini sekadar contoh. Baik, dalam buku yang disusun oleh Dr. Omar ini, yang pertama, okey, dia punya jawapan hadis ini diriwayatkan menerusi banyak sanad. Hadis apa dia? Mula-mula kita cari hadis dulu, kan. That means kita dah tahu dah, okey, 73 golongan. So kita pun tarik tadi, maka dia akan keluar lah. So kita pun copy, kan. Sebahagian web dia boleh copy. So kita copy pergi ke laman yang Arabic tadi tu untuk kita cari hadis. Dan okey, satu lagi sebelum terlupa. Satu website lagi iaitu ni, sekejap saya stop sharing. Tak nampak kan sunnah, kan? Okey. Sekarang nampak kan? Laman sunnah ni? Nampak. Kan? Baik, jadi laman yang sunnah tadi, okey, kita pun copy lah. Contohnya kita ambil Iftar Records.
kita ambil yang depan ni, kopi daripada yang laman Dr. Zul tadi tu. Okey, laman sunnah.com ini dia Arabic and English. Okey, kita pun paste di sini. Contohlah kan. Okey. Di sini okey dia akan keluar. Dia akan keluar. Okey, tuan-tuan tengoklah yang pertama ada dia punya tag hadis. Okey, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala ihda awin sintaini ataupun sintaini wa sab'ina firqatan bla 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 bla. Okey. Hukum hadis hasan sahih ini yang sunting ataupun yang dinilai oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Okey, ada grade hasan sahih. Kemudian di bawah ni reference, okey, Sunan Abu Dawud, nombor hadis. Book 42 iaitu kitab As-Sunnah, hadis nombor 1. Kan? Kemudian dalam kitab yang lain, ini Sunan Ibnu Majah. Okey, contoh yang ni tak, kita pun klik di sini, dia akan pergi kepada kitab Sunnah, bab Syarhus Sunnah. Kan sekali-sekali. Jadi betapa mudahnya hari ini apabila orang awam dituntun ataupun didedahkan bagaimana nak cari dan dapatkan hadis dengan cara yang lebih mudah. Kan? Okey, ini Sunan Ibnu Majah, kemudian Jami' At-Tirmizi, 3 contohlah dengan menggunakan lafaz tadi. Clear tak? Kan? 3 yang menggunakan lafaz tadi. Dia ada lagi lafaz yang lain yang semakna dengannya. Kan, kalau carian mengikut literal ataupun exactly, kita akan dapat 3. Yang pertama Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, yang kedua Sunan Ibnu Majah, dan yang ketiga ialah Jami' At-Tirmizi. Baik. Dalam buku ini, buku yang disusun oleh Dr. Omar ini, beliau membawakan hadis daripada Jami' At-Tirmizi. Okey, hadis yang diriwayatkan menerusi banyak sanad, namun hampir kesemuanya mengandungi kecacatan. Mengandungi kecacatan ataupun ada illah lah, kan, yang melemahkannya. Riwayat yang paling kuat ialah menerusi Muhammad bin Amru daripada Abi Salamah. Yang ni tuan-tuan. Ni daripada, tak boleh copy sekejap. Okay. Muhammad bin Abi Salamah ni, hadis okey, dalam Sunan At-Tirmizi, Kitabul Iman an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab 18, babu ma jaa fi iftiraqi hazil ummah, bab tentang perpecahan umat ini. Okey, hadatsana sekian-sekianlah. Saya tak baca detail lah. Sebab fokus kita kepada fiqhul hadis konten, kan. Just kita pick up sampling, okey, daripada Muhammad bin Amru ni, Muhammad bin Amru, kemudian daripada Abi Salamah, kemudian daripada Abi Hurairah. 3 orang daripada Muhammad bin Amru, Abu Salamah dan Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, tafarraqatil yahudu ala 71 aw 72 firqatan wan nasara mithla dhalika wa tafarraqa ummati ala 73 firqah. Baik. Kan ada terjemahan dia. Baik, hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi antara dia punya specialization ialah dia sendiri yang mengeluarkan hukum terhadap sesuatu hadis yang dimuatkan di dalam kitab dia Jami' At-Tirmizi. Nama kita ada Jami' At-Tirmizi, namun lebih dikenali sebagai Sunan At-Tirmizi. Dia berbeza dengan 4 sunan yang lain, Abu Dawud, kemudian Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Yang 3 lagi itu penyusun kitab tadi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, tidak beri komentar tentang hadis-hadis yang dimuatkan di dalam sunan mereka, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Imam At-Tirmizi. Itu special, kan, sebab dia punya ialah kecenderungannya begitu, kan. Untunglah tak. Dan bagi ulama lain, kan, yang 3 tadi itu, dan apabila buku kitab ini di apa panggil hari inilah dicetak dan sebagainya, maka datanglah
ulama kemudian. Dan sebelum tu pun ulama selepas zaman mereka pun ada yang kita panggil sebagai tahqiq untuk nak menyunting manuskrip ni. Zaman sebelum hari ni dikenali sebagai manuskrip tak. Kalau dulu ialah proses penyalinan. Ibarat kata saya lah selaku tok guru kampung kita ni kan, belum ada lagi mesin fotostat kan, apatah lagi dengan alat digital dan sebagainya, maka tuan-tuan selaku anak murid saya kan, tuan-tuan pun salin kan, ataupun juga ada tukang salin kan, ada tukang salin, mungkin adalah bayar 1 dinar ke 2 dinar ke berapa ke upah tukang salin manuskrip tadi itu secara berpingkat-pingkat kan, artinya ia dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Baik, jadi daripada situ okey, clear kan. Baik, balik pada teks kita, maka daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tafarraqasil Yahud, umat ataupun bangsa Yahudi berpecah kepada satu awis nataini, 2 wasab'ina firqah, dan 70 firqah. Artinya umat Yahudi berpecah kepada 71 atau 72 firqah. Firqah ni kumpulan lah. Firqah ni bahasa Arab ni kita panggil pecahan, maknanya kumpulan lah kan. Baik, dan watafarraqu ummati, ada dan umat aku pula, kata Nabi SAW, berpecah kepada salasin wa sab'ina firqah, 3 dan 70. Ini kita maklumlah kan, sebab dia menjadi tema kepada perbincangan kita malam ini. Jadi konklusinya, orang Yahudi, umat Yahudi berpecah kepada 71 atau 72 kumpulan ataupun golongan, dan umat Islam berpecah kepada 73 golongan. Okey, satu. Persoalan tadi itu belum dijawab, kerana soalan bertanya, adakah hadis ini sahih kan? Jadi kita pun cari. Kita cari bermakna hadis-hadis ini sama ada diberikan komentar oleh ulama selepas daripada zaman mereka yang mengulas ataupun bahasa Arab dipanggil syarah hadis ini, bagi komentar bahawa hadis-hadis ini adalah hadis yang sekian-sekianlah, ada yang sahih ke, ada yang dhaif ke, kalau hasan dan sebagainya lah. Dan juga oleh ulama kontemporari kan, zaman moden, setelah mereka menyunting manuskrip yang ada di perpustakaan di Mesir, di Timur Tengah, dan diterbitkan sebagai buku kan. Baik, jadi dua lah kita untuk. Pertama, ulama yang dahulu telah pun tahqiq dipanggil dan juga takhrij dan sebagainya. Yang kedua adalah dinilai pula oleh ulama hadis, biasanya ulama hadis lah. Baik, jadi hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim. Al-Hakim di sini bukan Hakim Tirmizi. Kalau Hakim Tirmizi ni itu Sufi. Ni Hakim ni merujuk kepada Imam Abdullah Hakim An-Naisaburi, empunya kepada Mustadrak Al-Hakim. Bagaimanapun ada beberapa ulama yang menilai hadis ini sebagai lemah. Ya, sebagai lemah. Maka kalau kita ikuti perbincangan, yang sebutkan di dalam website Mufti Wilayah tadi, yang ini daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, daripada Abu Sufyan, ada dalam Sunan Abi Dawud, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahawa golongan ahli kitab sebelum daripada kamu berpecah kepada 72 atau 73 golongan. Dan wa anna hazihil millah, dan golongan ini dipanggil millah. Kan bukan millah Ibrahim di Johor. Sataftariqu ala salasin wa sab'ina, akan berpecah kepada 3 dan 70, sintani 2 dan wasab'una 70, yakni 72 finnar dalam neraka, wa wahidah, yang satu fil jannah dalam syurga, wahya al-jamaah, adalah al-jamaah. Baik, ini pun samalah poin-poin mana kita kumpulkan dulu hadis-hadis sekian dan kita analisis, maka keluarlah satu kesimpulan bahawa hadis ini ada beberapa riwayat sahih, dhaif, hasan dan sebagainya, dan juga ada beberapa perbezaan teks ataupun matan hadis. Ini penting kerana daripada banyak-banyak matan hadis ini kita kumpul belaka untuk kita dapat kefahaman dan maklumat yang lebih banyak, lebih detail tentang isu yang disebutkan.
Kalau kita teliti hadis pertama tadi tuan-tuan, disebutkan bahawa umat Yahudi berpecah kepada 71 atau 72 dan umat Muhammad 73. Kan? Dalam hadis yang kedua disebutkan juga kita jumpa benda yang baru, apa dia? Wahya al-jamaah. Maknanya jemaah sini siapa? Kan? Dan kita baca lagi. Okey, maka kita akan jumpalah satu lagi hadis dalam At-Tirmizi, wa taftariqu ummati ala 73 millah. Okey, saya ringkaskan terjemahlah, kan, umat aku berpecah kepada 73 kelompok atau kumpulan, kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, illa millatan wahidah, malaikat satu sahaja. Lalu sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Kan, siapa tu? Qala ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku. Jadi kan, sebagai pengukuhan kepada perkataan wahya al-jamaah, kan, dan pergi lagi. Jadi pun sama, ya Rasulullah manhum, sahabat tanya siapa mereka tu? Nabi jawab al-jamaah. Jadi melihat kepada beberapa matan hadis, dapat kita fahami bahawa hadis yang membicarakan berkaitan Islam akan berpecah kepada 73 golongan diriwayatkan lebih daripada seorang sahabat. Maknanya bukan Abu Hurairah saja. Kalau biasa kita akan jumpa Abu Hurairah saja, kan? Abu Hurairah saja, tak, daripada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang ketiga daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, kan? Kita biasa dengar dua nama ni, tak, kan? Sebab Abadillah ni biasanya dalam pengajian disiplin hadis dan juga fiqh kita akan jumpa 4 Abdullah. Kalau cerita Melayu 3 Abdul, kan? 4 Abdullah merujuk kepada yang ni Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin apa seorang lagi? Mas'ud. Kan? Kata salah saya lah. Jadi ada 4 Abdullah. Dan dia ada istilah lah. Baik, ada pun yang berkaitan dengan hukum ataupun status yang ada di atas, riwayat Abu Hurairah dinilai sahih, dan riwayat Muawiyah pula hasan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud ketika mentakhrijkan hadis dalam Sunan Abi Dawud, dan riwayat Abdullah bin Amru dinilai gharib. Walaupun dinilai gharib, maknanya janggal ataupun pelik oleh Imam At-Tirmizi, tetapi yang pertama tadi itu, kan, riwayat Abu Hurairah tadi itu, dia punya matannya, dia punya hadisnya adalah sahih. So, kalau ada cerita bab 73 ni, kemudian penjelasan yang detail ni, ibarat kata kalau pokok tu dah sahih, cuma ranting-rantingnya tadi itu, kan, ada perbezaan, yang itulah yang boleh kita teliti apabila kita mengumpulkan hadis-hadis yang setema dengannya. Baik, justru direngkahkanlah bahawa hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang membicarakan tentang berpecahnya umat Muhammad ini kepada 73 golongan adalah sahih dengan kesemua riwayat tersebut. Dia kontra. Kalau dalam buku Dr. Omar ni, tuan-tuan, dia tulis lemah. Dia tulis lemah. Betul pening pula, macam mana ni, Ustaz? Tak. Yang ni kata sahih, yang ni kata lemah. Dia tengok kepada riwayat tadi. Tengok kepada riwayat tadi. Jadi, dan ada penambahan matan dalam riwayat daripada Abdullah bin Amru yang saya tunjukkan tadi. Dalam yang kita tunjukkan tadi, yang ini ni, daripada Abdullah bin Amru ni, mana dia? Bahawa ada perawinya yang bernama Abdul Rahman bin Ziyad Al-Ifriqi. Kata penulis ini, kan, Dr. Omar ini, ada perawi yang bernama Abdul Rahman bin Ziyad Al-Ifriqi. Ifriqi ni Afrika. Kan? Jadi dia seorang perawi yang lemah. Penambahan kalimah ini juga terdapat dalam pelbagai riwayat yang lain, namun kesemuanya adalah dhaif ataupun lemah. Riwayat yang lemah. Baik. Kemudian seorang lagi perawi yang berasal dari Syam ataupun Syria, namanya Az-Zahar bin Abdullah Al-Harazi. Meriwayatkan hadis ini secara berbeza, dan beliau meriwayatkan daripada Abu Amir
daripada Muawiyah. Kita ingat tadi ada 3 kan. Yang pertama perawinya daripada Abu Hurairah, yang kedua daripada Muawiyah, kan, dan yang ketiga daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Jadi inna hazihi ummah sataftariqu ala 73 millah, yakni al-ahwa. Ini hadis dia. Hadis dalam Musnad Ahmad. Jadi maksud yang samalah, iaitu umat ini akan berpecah kepada 73 millah. Millah di sini kalau terjemahan biasa orang panggil agama, tapi tidak dinamakan agama, merujuk kepada puak ataupun golongan ataupun kelompok, kan, di dalam mana kalau umat Islam, dalam Islam lah, yakni al-ahwa, iaitu golongan al-ahwa, maknanya yang mengikut hawa nafsu, kan, kulluha, semuanya finnar, ini dah sabit, okay, illa wahidah wahya al-jamaah. Dan ramai ahli hadis mencela hadis ini, mencela perawi ini Abdullah Azhar bin Abdullah ini al-Harazi, kerana beliau dikenali sebagai seorang yang sangat membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ada juga dalam kalangan ulama hadis seperti Ibn Hibban dan Al-Ijli menilainya sebagai thiqah ataupun yang boleh dipercayai. Kan? Dan kita tengoklah juga Ibn Hibban ni antara ulama yang terkenal dengan sifat tasahul, iaitu yang bermudah-mudah di dalam memberikan penilaian kepada sesuatu hadis. Kan, kalau mungkin tuan-tuan ada mengaji dah, kan, jadi kalau dalam penilaian, dalam perbincangan tentang ilmu hadis ni, mungkin saya dah sebutkan juga pada peringkat awal nama-nama seperti Abdullah Al-Hakim dan Ibn Hibban, antara ulama yang dianggap oleh ulama hadis sebagai yang bermudah-mudah ataupun tasahul di dalam memberikan status ataupun hukum hadis. Yang kedua, yang kontra dengannya juga yang bermudah-mudah, mana kalau kita kata ini cepatlah, yang bagi hadis ini palsu, kan, hadis ini dhaif jiddan, contohnya ialah Ibnul Jauzi, kan. Jadi Ibnul Jauzi juga dianggap sebagai antara orang yang bermudah-mudah kepada yang terjerih, yang negatif, maksudnya di dalam mengukuhkan sesuatu hadis. Maka jadi apabila kita jumpa pandangan mereka ini, kena hold dulu, kan, kena hold dulu, cari pandangan yang lain supaya pandangan tadi itu lebih mu'tadil ataupun lebih sederhana. Dan kalau tidak ada, bolehlah dipakai, kan. Jadi supaya kita ni tindakan kita tu dan pandangan yang kita keluarkan nanti sebagai rumusan terhadap hukum suatu hadis itu lebih mu'tadil lah, kan. Sebab mungkin setengah orang ni misal kata kalau Ibn Jauzi dia kata maudhu', hadis palsu ataupun dhaif jiddan, dan pada masa yang sama bila kita cari-cari, kita akan jumpa pandangan dan komentar ulama lain yang mengatakan hadis itu adalah dhaif ataupun juga hasan, contohlah. Jadi konflik, kan, konflik, bertelagak, berbalah, nak contohlah, kan. Jadi setiap ulama hadis ini bila mereka buat kajian ataupun mereka ada pertimbangan atau justifikasi yang tersendiri. Ini perkara biasalah. Soal salah betul itu soal yang kerana ia adalah dalam kerangka ijtihad, kan, dan berdasarkan kepada ketepatan maklumat yang mereka terima. Okey, clear. Baik. Kemudian kita tengok kepada yang inilah, mengapa berlaku kan perpecahan ummah. Pertama ialah tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini biasalah. Jadi bila manusia ni mula meninggalkan Quran dan Sunnah, memang setan dah mula masuklah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah jalan aku yang lurus, fattabi'uh, maka hendaklah kamu ikutnya, kan. Hendaklah kamu menurutinya, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih, jangan kamu ikut jalan-jalan yang selain daripada Islam, maka
Kan jalan-jalan tadi akan fatafarraqa, menyebabkan kamu terpecah-pecah, akan mencerai-beraikan kamu. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dengan itu, dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Baik, dan yang kedua ialah yang jenis tidak mengambil keseluruhan agama. Ini ada juga kan, udkhulu fis silmi kafah. Sebab kita dah faham dah Islam itu datang dengan package yang dekat, bukan hanya dari sudut ekonomi sahaja, bukan dari sudut politik sahaja, tapi semua sekali mestilah berusaha untuk melaksanakannya secara holistik ataupun bersepadu. Baik, firman Allah Ta'ala, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum, antara orang yang berkata bahawa kami ni orang Nasrani, kami juga ambil perjanjian setia daripada mereka lupa, yang ini meninggalkan sebahagian apa yang dia peringatkan. Artinya mereka ambil separuh dan tinggalkan separuh. Atas dasar tidak mengambil keseluruhan agama itu. Kita rengkahkanlah. Yang ketiga ialah jahil. Jahil ni memang tak boleh nak kata apa, tuan-tuan. Jahilan merupakan salah satu faktor yang akan menantijahkan kepada perpecahan kerana tidak didasari dengan ilmu. Bab jahil memang cukup-cukuplah kan. Benda yang paling mudah tentang solat cukup dah. Kan, saya malam tadi pun dalam kuliah kata tak, benda-benda yang simple. Kita refresh kadang-kadang kita nak recall balik lah. Bila kita solat, tuan-tuan, kita takbir Allahu Akbar. Dan kita angkat tangan. Angkat tangan ini maknanya raf'ul yadain, mengangkat kedua belah tangan, hukumnya sunat. Kan? Dan tangan diangkat tadi, telapak tangan mesti menghadap kiblat. Tapak tangan ke depan. Kan sama ada parah dada, parah bahu ataupun parah telinga. Kan ada hadis dia. Yang penting ialah telapak tangan menghadap kiblat. Bukannya macam ni tak. Nampak tangan saya tak? Kan? Dari sudut kesempurnaan solat. Kerana hadis yang menyebut sebegitu. Kan? Jadi mungkin kita zaman dulu-dulu lah. Kan? Kita membesar dengan cara yang tak kisahlah. Kan? Benda tu dah ada dah. Bila dah berusia ni, okay, kita mengaji semula, kan, jumpa, tengok dalam video ke apa ustaz bagi ceramah ke, bagi kuliah dan sebagainya, kan, kita attend kursus ke dan lain-lain, kita akan jumpa rupa-rupanya ni. Tapi masih ramai lagi yang jenis tak kisah. Walaupun ia adalah sunat, tetapi ala-ala nak buatlah dengan tata cara yang betul. Kan, buatlah dengan tata cara yang betul. Baik. Kemudian, okey, kita pergi kepada yang ada dalam buku ni. Kita pergi kepada yang ada dalam buku, muka surat 5, faham intipati. Kata penulis, jika kita ingin mensahihkan hadis ini, bagaimana kita memahami isi kandungannya? Saya melihat hadis ini seolah-olah menunjukkan kebanyakan umat Islam akan masuk neraka dan hanya satu akan masuk syurga. Sebab kita tengok tadi tak, Nabi kata kalau mahfuz cara ringkas 73 puak golongan, semua neraka hanya satu. Kan? Hanya satu, dan ada pelbagai riwayat ma'ana alaihi wa ashabi, kemudian al-jamaah dan sebagainya, yang menunjukkan the only one, hanya satu sahaja daripada 73 tadi itu yang dianggap sebagai al-firqatun nadiyah, golongan yang berjaya yang akan masuk syurga nanti. Adapun 72 tidak. Kalau di segi ratio lah nisbah, 1 nisbah 72. Kalau nak kata penduduk lah, kita duduk satu taman lah, contoh lah. Okey, 1 yang betul, maka 72 lagi tu yang tidak betul. Okey, angkat tadi 2 jadi 100 berapa? 72 jadi 144. Contoh. Kemudian ganda, maknanya kita dapat ratio tadi itu. Jadi kita kena pastikan bahawa kita ni yang termasuk dalam golongan yang satu tadi. Contoh. Kan? Tanpa kita nak menyalahkan kepada orang lain. Baik. Menurut Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Farqu Bainal Firaq. Saya duk cari juga dalam bilik ni. Mana rasa-rasa ada. Cari tak jumpa. Baik. Al-Farqu Bainal Firaq ini disenaraikan bahawa umat Islam meliputi orang yang mengakui bahawa alam ini dicipta oleh Allah Ta'ala. Nak kira yang siapa Islam ni?
Yang kedua, menetapkan semua sifat. Okay, yang menetapkan semua sifat, mana sifat Allah. Sifat Allah ni tuan-tuan baca Quran mudah sebenarnya tak? Bila kita diberikan cara dan keadaan yang betul, kita baca kan, innallaha, apa dia, innallaha sami'un alim. Contoh tak? Sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar, kan, alim, maha mengetahui. Sami'an basira, contoh, yang maha mendengar lagi maha melihat. Kan, kita dapat 3 sifat tadi tak? Yang pertama, sami' yang maha mendengar, yang kedua, alim yang maha mengetahui, dan 3 yang maha melihat. Betul tak? Baik, Allah, tadilah kita baca Quran. Baik, kita juga jumpa, kan, laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan makhluk. Jadi mendengarnya Allah, mengetahuinya Allah, kan, apa lagi lah yang kita jumpa dalam banyak ayat Quran ini tentang sifat-sifat Allah ini, kan. Jadi pasti mendengarnya Allah, melihatnya Allah, mengetahuinya Allah, dan apa jua yang dia sebutkan dalam Al-Quran pasti tidak akan sama sekali dengan makhluk. Bagaimana Allah mendengar? Allah tidak cerita detail. Bagaimana Allah mendengar? Allah melihat, Nabi tidak cerita detail. Kan? Jadi cukup kita beriman, ya, bagaimana serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada sifat tadi itu, okey, ada pada makhluk, kita pun mendengar. Dan kita pun melihat. Kita pun ada kuasa. Tak? Al-Aziz, kan, Al-Jabbar, kan, Al-Muntaqimun, dan pelbagai lagi lah Asma'ul Husna, kan, yang kita baca ni. Artinya kita ada kuasa, kita ada sifat-sifat tadi tu, kan, yang sebahagiannya disebutkan dalam Asma'ul Husna, tapi pasti tak sama dengan sifat Allah, kerana Allah itu maha segalanya. Kan? Yang ni clear. Kan? Allah maha mendengar, ya. Kita tidak maha mendengar, kita mendengar. Kan? Sama tak? Walaupun dua-dua perkataan tu mendengar, tapi mendengarnya Allah dengan sifat, dengan zat yang selayak dengannya, adapun mendengar kita ni dengan cara kita selaku manusia. Kan? Saya tidak uraikan detail lah. Baik, yang ketiganya ialah menafikan tasybih. Tasybih tadilah, kan, kita masuk sekali. Jadi Allah tak sama dengan makhluk. Kan? Yang keempat ialah mengakui akan kenabian Muhammad dan pengutusannya kepada manusia. Baik, kerana orang Yahudi dan orang Nasrani tidak mengakui Nabi yang ada tu adalah Ahmad. Kan? Nama Muhammad, mereka tunggu yang nama Ahmad. Baik, kemudian yang kelima, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang keenam ialah mengakui Quran sebagai sumber hukum, dan yang ketujuh ialah Kaabah sebagai tempat menghadap dalam solat. Ini yang disebutkan oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Baik, kata dia lagi, siapa yang mengakui semua ni, tidak campurkan akidah dia dengan perkara bid'ah yang membawa kepada kekufuran, maka ia sebagai seorang sunni yang muwahhid. Muwahhid ini ialah daripada wahada, artinya yang mengesakan. Kan, wahid ini satu tak, kan, yang mensatukan, artinya yang mengesakan ataupun yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun dah faham tentang konsep tauhid, kan, mengesakan Allah. Bila kita minta hanya kepada dia, tak boleh minta kepada Allah, dan pada masa yang sama minta tolong kepada makhluk. Kan? Ada pun bersifat keduniaan lain, minta tolong orang sediakan makan. Itu benda lain, kan? Kalau bab-bab macam ni, mengapa tidak minta kepada Allah? Tak, dalam perkara ibadah, dalam perkara gaib, okey, direct minta kepada Allah. Ada pun yang melibatkan hubungan manusiawi, minta tolong kan, minta tolong sekian-sekian, itu minta tolong dalam konteks manusiawi. Dia berbeza. Kan? Baik. Kemudian kata penulis ini, jika kita mengimbau sejarah, majoriti kaum muslimin sentiasa berada atas paksi akidah yang benar, sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kan, mereka itulah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah ni, yang kita ni lah, kan, terangkum dalam erti kata ahli sunnah wal jamaah. Dan siapa mereka? Dan para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka? Jawapan daripada Nabi SAW tadi itu, apa yang aku dan para sahabat aku berada di atasnya.
kan, berada di atasnya, artinya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in dan diikuti oleh para tabi'in, kan. Benda tu sama sahaja dengan Nabi, dengan tabi'in, kan, dengan tabi'in dan sahabat tabi'in dan tabi'in tiga. Yang mana itulah tiga golongan terbaik yang telah diperakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak contoh tuan-tuan, tengok dari sudut akidah mereka, tengok dari sudut ibadah mereka, kan, itulah yang terbaik. Ada pun benda yang berkaitan dengan keduniaan, ikut pandai kamulah. Tak, kerana dia merupakan technical aspect. Ada pun bab akidah, bab ibadah, mesti exactly kita follow sebagaimana yang ada di dalam nas dan diamalkan oleh golongan salafus soleh yang terdahulu. Contoh mudah, besok hari Sabtu. Tak, boleh tak kita nak puasa sunat? Tidak boleh. Kalau tanya saya sebutkan jelas direct, tidak boleh, kerana tidak disunatkan untuk berpuasa sunat pada hari Sabtu. Esok 15 hari bulan Islam Ustaz, okey boleh. Kan, kalau 15 maknanya hari-hari putih, okey boleh. Tapi kalau hari Sabtu tak boleh. Kan, kalau hari Ahad pun tidak boleh. Kerana Allah telah mensyariatkan puasa sunat, kan, menerusi lisan dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 hari. Tak, pertama Isnin dan Khamis, yang kedua pada hari-hari putih, yang ketiga pada 9-10 Muharram, yang keempat pada Yaum Arafah, dan yang kelima pada 6 hari dalam Syawal. Itulah 6 kelompok hari puasa sunat. Ada pun yang lain, tidak ada istilah puasa sunat. Kalau buat, artinya dia akan dapat 0. Kenapa dia? Kan, sia-sia sahaja kerana berpuasa pada hari yang tidak disyariatkan dalam agama. Walaupun puasa tadi itu tujuan untuk nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan baik. Kan, ini ibadah. Kan, ini ibadah. Kita kena fahamlah tak? Baik. Kemudian yang terakhirnya ialah ada lagi. Sementara itu sejarah menunjukkan puak-puak sesat tidak pernah menjadi majoriti kepada umat Islam. Golongan sesat ni banyaklah, kan, dan benda tu mudah jelah. Kita pun boleh tengok hari ni tak? Tengok cara bagaimana berlakunya penyimpangan sedikit demi sedikit. Kan? Hari ni dengan zaman digital, zaman internet ni, kita boleh tengok, kan, dengan YouTube dan sebagainya, yang lari sedikit daripada praktis, kan. Kalau perbezaan pandangan dalam kalangan fiqh, kan, mazhab, tidak ada masalah sebenarnya. Yang fanatik ini di mana sahaja ada. Kan, pasukan bola pun sama juga, Kelantan lawan Terengganu, kan, dulu saya ingatlah masa remaja dulu, orang kata panggil balas omok. Tak, kan, bergaduh dah, kan, tiap kali main bola, lawan bola, ada Piala Malaysia ke apalah yang dulu. Jadi bila berselisih dalam pandangan fiqh ni, tidak sepatutnya menjadikan umat Islam yang berbeza mazhab itu bergaduh ataupun bertelagak, kan, kerana sepatutnya dia menjadi suatu ruang untuk saling menguatkan antara satu sama lain dan juga saling menghormati. Walaupun hari ini kita boleh tengok, kan, bukanlah kata kita nak klaim bahawa mazhab kita ni yang paling betul, kan. Jadi benda dah ada dah, kan, isu ni bincang, dia akan jadi topik panas, kan. Dia akan jadi topik panas. Apa dia? Boleh tak nak pakai satu je mazhab? Kerana dulu ulama ni dia tidak ada connecting antara satu sama lain, kan. So hari ni kita kontak, okey, 4 mazhab ni, kita kata hari ni kita buat teleconference, buat meeting untuk nak settle satu isu, okey, dan kita ambil satu saja pendapat muktamad yang mewakili 4 mazhab. Boleh tak? Bermakna 4 orang ulama ni, ketua bagi mazhab yang 4 ni, balik kepada mazhab masing-masing, okey, bagi final decision, okey, kita mesti apply keputusan ni di dalam dalam mazhab kita. Jadi semua membawa satu pandangan yang telah disepakati dalam meeting tadi. Contoh, boleh tak? Boleh, tapi kadang-kadang dia akan berlaku
sama ada keegoannya, adalah yang bagi justifikasi dari sudut maslahah dan pelbagai lagi lah kan. Panjang ceritanya. Okey, sebaliknya menjadi kumpulan minoriti sahaja. Bahkan sebahagian besar dah pupus pun Mu'tazilah. Tapi perlu diingat, yang dah pupus Mu'tazilah, Khawarij, kan ada Neo Mu'tazilah. Ada Neo Khawarij. Neo Mu'tazilah ialah seperti golongan liberal yang dilihat lebih banyak mengutamakan akal daripada nas. Dan yang kedua ialah Neo Khawarij. Kan, siapa tak setuju dengan dia, okey cepat-cepat dia hari ni. Kan, kalau kita kata setakat menyalahkan saja tidak mengapa, tapi melibatkan soal iman, kan, menerakakan orang. Ayat yang rare dah sekarang ni kan. Kalau kamu buat ni, okey masuk neraka, kan. Tak boleh. Itu adalah antara ciri Khawarij yang perlu kita, umat Islam ni kita elakkan. Baik, jika sekalipun kita mensahihkan hadis ini, maka kumpulan yang akan selamat daripada neraka hampir semua umat Islam. Dan hampir semua umat Islam. Dan yang tadi itu, yang 72 lagi itu, walaupun ulama adalah menyeraikan sekian kan, yang Syiahnya ada beberapa firqah, yang Qadariyahnya, yang Murji'ahnya, yang pelbagai lagi ada kumpulan-kumpulan dia, dan yang satunya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah kan. Jadi apakah yang sesat itu akan kekal dalam neraka selamanya? Tidak kan. Selagi mana ada iman dalam hati mereka, dan yang kedua mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau tidak, bermakna siapa saja walaupun dalam kalangan umat Islam kan. Jadi okey, memanglah dia dah Islam. Bila dia syirik, artinya pendaftaran dia sebagai seorang Islam dah terbatal kan, dan amalan dia dah terhapus dan dia kekal dalam neraka. Betapa besarnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main. Kan, dosa syirik ni dosa yang paling besar dan dosa yang tidak diampunkan sama sekali. Justru bila kita mengaji, bila kita belajar bab akidah kan, iman, tauhid yang sewaktu dengannya, kita juga wajib mengaji, belajar, mengetahui perkara-perkara yang boleh membatalkan iman ataupun akidah kita. Tak, syirik ada dua lah kan, yang besar, yang kecil, yang sederhana, yang terang dan yang khafi, yang tersembunyi. Maka kita kena tahu, ambil tahu. Kalau aku buat macam ni macam mana? Kan, apakah dosa syirik ataupun tidak? Kan? Hari ni orang tak sembah dah patung, dan orang Islam ni dah tahu dah kan, boleh kata tak ada lah. Kalau ada tu memang bahasa yang kasarnya atau bengong lah tak kan. Memang jahil sangat lah. Hari ni boleh kata tidak ada, tapi dalam bentuk secara tanpa disedari. Itu yang kita tak nak kan, supaya masyarakat kita ni memahami tentang asas-asas beragama, terutama yang melibatkan aspek akidah dan juga syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian yang terakhirnya, okey, kita 951. Jemaah. Dalam satu lafaz hadis yang diberikan, kita melihat bahawa kumpulan yang selamat itu jemaah. Ada soalan di sini, apakah maksud jemaah? Dalam kampung saya, ada sebuah kumpulan menamakan diri mereka jemaah Islam. Kan? Menamakan diri mereka Islam Jemaah. Lalu mendakwa mereka lah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, maka jawapan daripada penulis buku ini, perkataan jamaah kan, dari sudut bahasa maknanya kumpulan. Jamaah ni himpun. Jamaah ni samalah juga perkataan jima' pun kerana himpun, iaitu menyatukan antara dua tubuh kan. Jumaat pun sama juga, iaitu menghimpunkan orang datang ke masjid pada hari Jumaat untuk solat kan. Solat Jumaat daripada perkataan jamaah kan. Jamaah ialah himpun ataupun kumpul manusia. Jadi dan dia bukan bermaksud gelaran atau nama, akan tetapi kumpulan umat Islam yang ramai. Kan mereka adalah pengikut ulama yang diakui keilmuannya oleh umat Islam. Hari ini mudah ceritanya, kita ini maknanya apabila dah dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah, walaupun ada perbezaan dari sudut aliran.
kan, sama ada aliran akidah dan juga aliran fiqh, kan. Biasanya aliran fiqh ni tidak ada masalah lah, kan. Yang empat ni, namun satu lagi, yang kelima ni, ada ke yang kelima tuan-tuan? Kan, saya ada pelajar dulu, saya mengajar pelajar Oman yang ada program di UTM ni, dia panggil apa yang under apa dia panggil Navy ni, tak ingat dah tahun bila, 2016 ke. Jadi jadi orang Oman ni mazhab Ibadi. Ibadi ni kalau dalam bahasa directnya Khawarij lah, kan. Jadi kalau kita nak tally dengan yang ini ni, artinya mereka berada di luar daripada kelompok jemaah. Jemaah tadi tu Ahli Sunnah wal Jemaah, kan. Mereka masuk dalam kelompok ataupun dalam listing Khawarij. Jadi apakah mereka itu Islam? Ya. Apakah mereka itu sesat? Kan? Jangan cepat nak menuduh orang sesat. Tak, mereka solat macam kita, puasa macam kita, kan. Benda-benda yang sama. Kecuali ada perbezaan, kan. Yang ada perbezaan yang jelas pada kita. Yang itu mungkin kita kena bertanya kepada orang yang lebih mengetahui bagaimana cara. Tuan-tuan pun maklum tak, dari sudut peringkat apa panggil kesatuan ulama sedunia pun ada seorang wakil Ibadi, kan. Ibadi ni satu mazhab, kan, yang ada di Oman. Jadi jangan cepat kata okey apabila berbeza dengan kita, okey terus jadi Khawarij, kita cepat orang kata apa, kita kata pada orang kamu ni salah, kamu ni sesat dan yang sewaktu dengannya. Baik, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW ada menyebutkan yadullahi ma'al jamaah, kan. Tangan Allah bersama dengan jamaah. Tangan di sini juga ulama berbeza pandangan, kan. Ada golongan salafus saleh yang mentafsirkan tangan itu tangan, kan. Mana Allah ada tangan tapi tak sama dengan makhluk, kan. Jadi bagaimana, serah pada Allah Ta'ala, kan. Dan panjanglah pentafsiran dia, saya tak nak ceritalah. Jadi okey, yang keduanya lebih yang takwil kepada kuasa, kan. Kelantan tewas di tangan Terengganu, kan. Terengganu ada tangan ke? Tak ada, kan. Kalau main bola ada, ataupun badminton, kan, tak ada, tapi menunjukkan pengaruh ataupun kuasa. Jadi itu yang ditakwilkan oleh ulama yang mutaakhirin lah, kan, yang apa dia panggil khalaf di dalam memahami nusus Al-Quran, nas Al-Quran, baik nas Al-Quran dan juga nas hadis, supaya masyarakat pada suatu masa ataupun masa tertentu dan tempat tertentu dapat memahami kerana perbezaan tahap keilmuan dan seumpamanya. Baik, jadi artinya tangan Allah bersama jemaah. Wa man syadza finnar, siapa yang menyendiri akan bersendiri ke neraka. Artinya di sini ketika mentafsirkan hadis ini, Imam Tirmizi kata kalimah tafsir kalimah al-jamaah di sini ialah siapa dia? Jemaah di sini ahli fiqh. Yang kedua ilmu, mana ulama, kan, dan juga ahli hadis. Jadi maknanya antara fuqaha dan juga muhaddisin, kan. Al-jamaah di sini ialah yang meliputi orang yang berilmu. Kan. Baik, cuba perhatikan kumpulan yang ada di kampung saudara, kata penulis, yang mendakwa dirinya dengan jemaah ini. Adakah mereka membentuk kumpulan umat Islam yang paling ramai di dunia? Jika tidak, maka mereka bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kan. Tambahan lagi, cuba perhatikan siapa yang menjadi rujukan mereka. Yang menjadi rujukan mereka siapa? Artinya kita rujuk kepada ulama sekian, kan, ulama-ulama yang diterima ramai, kan. Jadi tak kira lah, hari ini juga berlaku apa kita panggil, kalau di kami lah belajar di Al-Azhar dulu, malah kalau pelajar-pelajar di universiti ini pun kalau menulis ataupun buat assignment dan sebagainya, kalau pensyarah tidak minta berdasarkan kepada based on Syafi'i perspektif, kan, maka pelajar dia akan ambil lah pelbagai pandangan yang merentasi mazhab, kan, yang merentasi mazhab, sebab tak banyak perbezaan pun, kan, dalam kalangan ulama yang di luar daripada mazhab Syafi'i. Biasanya yang kita ni, kita dalam konteks
ibadat lah. Biasanya kita berpegang agak ketat dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam isu atau perkara muamalah, kebanyakannya lebih tolerans dan untuk berpaut ataupun berpegang kepada pandangan yang di luar daripada mazhab Syafi'i, terutama pandangan daripada mazhab Hanafi dan Hambali, kan? Dalam bab urus niaga, kan? Contoh begitulah. Bab urus niaga memang begitu, akad jual beli, kan? Bila kita jual beli barang dan sebagainya, kena ada akad jual beli. Kalau tidak, tidak sah disusuk mazhab di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Jadi saya kira begitulah. Saya kira begitulah perbincangan kita pada malam ini. Okey, kita berhenti di sini untuk kita bagi laluan sedikitlah kepada sesi soal dan jawab. Fal yatafaddal maskura. Kalau ada soalan lah. Saya ni kena tulis ni, kena teringat. Ada soalan ke? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya, boleh tak Doktor minta ulang semula 6 waktu puasa sunat yang Doktor sebut tadi? Okey, puasa sunat ini ada dalam yang masyhur lah dalam kitab ada. Okey, yang pertama hari Senin dan Khamis. Kan? Okey, yang kedua dia panggil Ayyamul Bayad, hari putih. Hari 13, 14 dan 15 setiap bulan Islam. Yang ketiga adalah 9 dan 10 Muharram. Yang keempat ialah hari Arafah. Dan yang kelima, dia 5 dah. Yang kelima ialah 6 hari dalam Syawal. Kan 6 hari dalam Syawal. Jadi 6 hari dalam Syawal ni, yang ni kita kata mungkin technical aspect lah. Kan ulama bincang juga, kalau ulama fiqh dia bincang sesuatu adakah perlu straight, kan? Hat-trick tak, straight 2 kali hat-trick ni, kan? Ataupun juga boleh selang-seli asalkan ada dalam Syawal. Malah ada juga pandangan kan yang mengharuskan juga untuk berpuasa selepas Syawal. Kan? Yang ni kita tidak bincanglah. Dan maksudnya di sini 5 kelompok hari tadi itu kan, yang terakhir yang kelima ialah 6 Syawal, 6 apa panggil, orang Melayu panggil puasa 6. Kan puasa 6 sama ada dibuat secara terus ataupun juga selang-seli kan, sepanjang bulan Syawal. Clear? Okey, clear. Tapi ada satu soalan lagi Doktor. Ya. Sebab Doktor ada menyebut tadi kalau berpuasa selain daripada waktu-waktu ini, maka pahalanya adalah kosong. Okey, bagaimana dengan hadis yang menyebutkan kalau orang yang tak mampu lagi berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Macam mana tu Doktor? Nabi, okey, cantik soalan tu kan. Siapa yang tak mampu berkahwin, maka dia kena berpuasa tak? Fa'alaihi junnah. Baik. Jadi Nabi sebutkan di situ dalam konteks umum. Dan Nabi tidak mention kamu kena puasa pada hari sekian-sekian, tak. Maka dalam konteks untuk melaksanakan puasa sunat, kena rujuk kepada hari-hari yang disunatkan berpuasa. Clear? Clear. Jazakallah khair Doktor. Kan? Jadi kadang-kadang berlaku, kan? Jadi hari-hari yang disunatkan puasa, okey, ada sejumlah hari yang tertentu tadi. Itu yang saya katakan balik, saya ulang balik. Kalau kita puasa pada hari Ahad, kita nak claim as a puasa sunat, okey, kita tanya kamu ambil syariat daripada mana? Tak boleh ke? Tak. Kan? Apakah hari Ahad ada puasa sunat? Tidak ada. Maka bila tidak ada, jadi kamu puasa harus. Puasa harus dari sudut hukum fiqh adalah zero value. Kan? Berdosa, tidak berdosa. Kan? Tidak berdosa untuk puasa sunat, untuk puasa pada hari Ahad. Tapi nak kata sunat, kerana tidak disunatkan puasa pada hari itu. Kan? Wallahu'alam. Okey, ada satu lagi. Saya ingatlah, tambahan bab puasa ni masa saya jadi Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Ya tuan. Cak saya sambung. Ada seorang makcik lah tanya saya bila masuk 27 Rejab, Isra' dan Mi'raj. Dia kata, Ustaz, boleh tak nak puasa besok? Saya kata gini, kalau kata kakak ataupun hajah. Ulama berbeza pandangan di dalam menentukan
tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kan? Ulama berbeza pandangan. Tanggal 27 Rejab tu ulama berbeza pandangan. Jadi kalaulah kata hajah nak berpuasa atas dasar apa? Kan? Atas dasar apa? Jadi bagi saya elakkanlah kerana ulama berbeza pandangan. Jadi nak puasa yang sunat banyak lagi dalam setiap bulan. Terutama Senin, Khamis dan hari putih. Kan? Senin, Khamis 2 kali 4, 8 hari dan tambah hari putih 2 atau 3 hari. Jadi dah 10 ataupun 11 hari sebulan dah cukup baik dah. Kan? Kita ni kadang-kadang 3 hari pun tak. Contohlah, wallahualam. Okay, sila tadi. Siapa? Cik Rozi. Nak ni Ustaz ada hadis dia kata satu saya masuk dalam 1000 satu masuk syurga, 999 masuk neraka. Nak kait dengan yang 71, 73 dengan 1 tu macam mana Ustaz? Satu masuk Dengar tak? satu ni sebuah 1000. Macam mana tadi? Dalam 1000 satu masuk syurga. Dalam 1000 satu masuk syurga, 999 masuk neraka. Baik. Nak kaitkan dengan satu grup dengan 7 dalam 73. Baik. Yang disebut tadi itu kan, bila disebut sesat ini, jadi kita sesat ni apakah dia kufur? Tidak kan? Dia tidak kufur, dia sesat kan? Maknanya dia dimasukkan dalam neraka setelah habis dah tempoh siksaan dia kan, selama sekian-sekian masa tak, maka dia akan, mana selagi tidak syirik lah, dia akan masuk, dia akan dimasukkan dalam syurga lah. Dari sudut rasio ni wallahualam lah. Dari sudut rasio ni, sebab nak tengok hadis ni nak kena tengok satu-satu. Kena saya kena ambil note hari tu. Yang satu soalan pun saya lupa dah hari tu apa benda, ada yang bertanya ni. Kena tulis. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Roslan dari Kuching. Saya nak bertanya berkaitan yang doktor cakap tadi, berkaitan dengan Ibnu Hibban bermudah-mudahan menghukum Jawab Takdil, dengan Ibnu Jauzi dengan mutakhirin yang memudah-mudah dalam mentakdilkan perawi. Bagaimana pula dengan golongan muasirin yang saya tengok mereka ni pun banyak pendapat yang berbeza. Contohnya Syekh Ahmad Syakir, Syekh An-Nat, Syekh Albani, Syekh Abdullah bin Bas, Syekh Utsaimin, pendapat mereka berbeza. Pendapat mana yang lebih kuat lagi ataupun mana pandangan doktor? Dia setiap ulama tadi tu dia ada usaha, maknanya usaha mereka untuk memberikan penilaian terhadap hadis. Kan? Contohlah kita ambil ulama Saudi lah, Syekh Albani ataupun Utsaimin contohlah kan. Jadi ada usaha dan peranan yang dimainkan. Kemudian Syekh Al-Arnaud, dua beradik kan, Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arnaud pun ada peranan yang tersendiri. Jadi yang hari ni mungkin ada kalanya berlaku contradiction antara status hadis yang dikeluarkan oleh mereka. Maksud mungkin macam tu kan? Betul. Kan? Misal kata dalam hadis A lah kata Albani kata sahih, contoh tak? Arnaud kata tidak sahih, kan? Dan sebaliknya dalam hadis B Albani kata maudhu' dan Arnaud kata hadis ini dhaif, contoh tak? Kan? Jadi kita ni kita ambil yang muqtadi je lah. Kan? Itu sebab jangan cepat untuk nak mengatakan bahawa suatu hadis itu palsu.
Bagi saya lah kita ambil jalan tengah. Kan? Jangan cepat melata, jangan cepat menghukum. Kita ambil jalan tengah, tengok dengan pertimbangan pelbagai lagi lah supaya pandangan kita tadi itu lebih menepati keadaan semasa. Sebab mungkin dari sudut aliran lah kot. Kan? Aliran antara aliran Saudi dengan aliran daripada Mesir, dia ada berbeza. Kan? Dia ada berbeza. Begitu juga dengan daripada Syria, daripada Morocco. Sama ada aliran dari sudut kesufian ataupun juga aliran dari sudut fikih. Fiqh pun ada berbeza. Kan? Jadi hadis tadi pula tema apa? Kan? Jadi bagi saya lah kita ambil, dan apabila seorang itu mengemukakan pandangan, dia kata okey ini pandangan Albani, kan? Ada orang alergi, ada orang tak terima. Tak apalah kalau kamu tak terima, kan? Kamu ambil pandangan misalnya Arnaud lah, kan, ataupun ulama Mesir. Yang mungkin dia punya status hadisnya adalah berbeza dan membawa implikasi kepada perbezaan terhadap status hadis tadi. Tapi kebiasaannya dan kebanyakannya tidaklah wujud perbezaan yang ketara lah, kan, setahu saya. Mungkin ada dalam certain isu, adalah kot, kan, tapi kalau kebanyakannya tidaklah sampai kepada satu isu yang besar yang boleh memecah belahkan masyarakat. Cuma masalah kita ni kadang-kadang yang taksub, yang fanatik kepada A, yang fanatik kepada B, yang fanatik kepada C. Yang ni mana-mana pun kita KFV orang yang sebegini. Kan? Kita nak wujudkan ialah tolerance, saling menghormati, saling meraihkan kerana perbezaan pandangan. Dah kalau kamu kata okey tak boleh beramal dengan hadis ni, itu kamu kata, tapi kami boleh beramal, biarlah kami beramal. Wallahu a'lam. Terima kasih, Doktor. Baik, ada seorang, okey, jika Allah punya tangan, ada pula yang menuju mujassimah. Mujassimah ini kita kena faham, kan? Baik. Isu ini isu yang sensitif ni, kan? Jadi bila kita katakan bahawa ayat-ayat mutasyabihat, kan? Allah ketawa, Allah senyum, kan? Allah ada tangan, kaki dan sebagainya. Kan? Kalau kita berpegang kepada pandangan ulama salaf, mereka menerima akan sebutan ayat tadi, kan? Baik dalam Quran maupun hadis, ya kami beriman seadanya. Kan? Jadi bab tangan je kata contoh. Jadi apakah tangan itu bersambung dengan jasad, dengan body? Tidak disebutkan pun, kan? Maka ulama salaf dengan cara mereka ia beriman dan kaifiat dia wallahu a'lam. Jadi apakah dianggap sebagai mujassimah? Bagi saya tidak. Kan? Kerana mereka telah menafikan bahawa Allah itu yukhalifu lil hawadis. Allah itu bersalahan dengan benda baru, kan? Walaupun tangan. Contoh yang tadilah mendengarnya Allah, apakah sama dengan mendengarnya manusia? Sama? Tidak sama, betul tak? Walaupun perkataan mendengar, melihat tadi tak sama. Bagaimana Allah melihat kita tak tahu. Tapi bagaimana kita melihat? Ya, kita melihat dengan mata. Jadi menggunakan perkataan melihat. Kan? Wallahu a'lam lah. Okey, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ni kalau ini memang diperakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan ada hadis dia. Jadi kalau kita nak puasa Nabi Daud, okey, kita kena konsisten. That means kita puasa, contoh ginilah yang mudah nak kita katakan, kita puasa ambil hari ganjil. Kan? Senin, tak, Rabu, kan? Hari ganjil maksud saya kita ambil pada hari 1 hari bulan. 1 hari bulan, 3 hari bulan, 5, 7, 9. Boleh Puan jannah ni cara mudah tak. Jadi kita kena konsisten untuk berpuasa, kan, hari ganjil dan berbuka pada hari genap. Esok 3 hari bulan kita puasa, 4 hari bulan kita tak puasa. Kena konsisten, barulah boleh kita beramal dengan puasa Nabi Daud AS. Itu yang the highest level of practice fasting ni, kan. Okey, yang satu lagi ialah boleh tak nak puasa non-stop, kan. Puasa non-stop ini benda tidak disyariatkan dalam agama, kan. Yang paling tinggi levelnya adalah puasa Nabi Allah Daud AS. Yang tu, tapi dengan syarat tadilah, kan, kena konsisten.
Mungkin ada orang buat lah, dan kalau dia nak buat, dia mampu, silakan. Wallahualam. Okay, ada soalan satu sebelum kita berhenti? Tak ada tu dapat gaji, dapat pesing. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas komitmen perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini ada keberkahannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahannya begitu. Okey, saya mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan kelemahan diri saya semasa perbincangan tadi. Yang baik daripada Allah, dan yang lemah itu daripada kelemahan saya sekali lagi mohon ampun dan maaf, dan kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan kafaratul majlis dan salatul asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doktor. Terima kasih banyak. Terima kasih, Doktor. Okay.